Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam menjelang pilihan raya PRN ke-17 Negeri Sabah tahun 2025 ini. Selamat datang ke podcast yang terkini sekali ketuk yang akan membicarakan khas tentang situasi politik mutakhir Negeri Sabah. Pada hari ini kita akan membawakan sebagai pembukaan, kita akan membawakan seorang yang kita boleh sebut sebagai penganalisis politik yang paling hangat di pasaran pada ketika ini, iaitu Tuan Musli Oli ataupun juga kita kenali sebagai Pak Mus. Selamat datang Pak Mus. Jadi bagaimana Pak Mus melihat pola pengundi Sabah hari ini, masih terbuka atau sudah ada kecenderungan untuk memilih? Yang kita nampak ada kecenderungan ini hanya puak-puak yang ada kepentingan dalam politik. Majoritinya apa dipanggil orang-orang atas pagar, masyarakat sivil, orang-orang yang tidak terlibat, dia memerhati. Sebab pengundi sekarang ini sudah bijak. Dia tidak lagi senang kau lead melalui media sosial, melalui TikTok, apa semua. Dia tidak semudah itu. Mungkin kesan media sosial ini kira-kira 20 tahun dulu menjatuhkan kerajaan Yaman, menjatuhkan kerajaan Mesir. Masa itu dia tengah peak. Mungkin juga masa kejatuhan BN pada 2018 dipengaruhi oleh media sosial. Betul. Sekarang orang sudah berhati-hati dengan mempercayai apa yang terkandung dalam media sosial. Jadi saya belum nampak rakyat sudah membuat keputusan Memilih siapa? Memilih kerjaan yang bagaimana mereka akan pilih pada pilihan raya akan datang. Dan dia masih menunggu adakah isu-isu baru yang boleh mempengaruhi mereka. Sebab pola pengundian ini kadang-kadang dipengaruhi hanya 1-2 hari punya hal, menyebabkan tsunami. Betul. Saya ingat lagi pada 2008, waktu Pak Lah menjadi Perdana Menteri, tiba-tiba tsunami menyokong Pak Lah itu begitu tinggi. Betul. Kita menang 2/3 majoriti, masa peringkat nasional. 2008 kerana kenaikan harga minyak. Betul. Dan kenaikan harga barang, Pak Lah hilang majoriti 2/3. Betul. 2008 menyebabkan dia terpaksa meletakkan jawatan. Betul. Jadi isu yang ada di sekarang ini di Sabah berkaitan dengan urus tadbir, masalah air, masalah elektrik dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak mempengaruhi pola pengundian dan keputusan rakyat. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan cyber trooper, menggunakan media untuk memberitahu rakyat kemana hala tuju undi kita. Betul. Sebab yang dipilih ini adalah 3 parti utama yang pernah menjadi kerajaan. Semua sudah teruji sebagai kerajaan. BN memerintah lebih 20 tahun, actually 19 tahun saja. Yang lain itu parti-parti dalam dasar penggiliran. Kemudian warisan 26 bulan. Dan kerjaan GRS lebih kurang 5 tahun. Pengundi ini sudah merasa apa yang dia rasa semasa BN memerintah, semasa warisan, dan juga semasa kerjaan GRS. Jadi tidak perlu lagi kita macam mempengaruhi pemikiran. Terutama sekali orang-orang yang sudah melalui kesukaran hidup, mendapat pekerjaan, faktor ekonomi dan sebagainya. Okey. Soalan yang seterusnya ini memang akan lebih menghangatkan lagi perbincangan kita pada malam ini Pak Mus, kerana perdebatan netizen yang disebut-sebut hari ini ialah tentang parti lokal versus parti nasional ataupun parti Melaya. Jadi pada pandangan Pak Mus, konsep apa yang terbaik untuk negeri Sabah ini? Saya ada buat buku politik federalisme, parti nasional atau parti tempatan, terbit 2 tahun lepas. Saya lupa bawa buku tu. Saya mengulas bahawa Sabah dari segi politik dia lebih matang. Sebab Sabah sudah melalui fasa pertama parti tempatan. Fasa pertama tahun 1963 hingga 1994 diperintah oleh parti tempatan. Masa USNO
masa Berjaya. Berjaya, masa PBS. Betul. Itu lebih kurang 38 tahun pada fasa pertama itu. Kemudian apabila nampaknya dalam menyokong parti tempatan itu berlaku tekan menekan di antara pihak yang menang dan pihak yang tidak menang. Yang dipanggil kita selalu cakap yang menang semua, yang kalah semua. Betul. Jadi tidak ada usaha untuk menyatukan yang kalah dan menang nih. Ya, pemimpin-pemimpin daripada dua-dua pihak. Di Indonesia saya beritahu kalau pilihan raya dia hebat, sarangan apa Betul. semua. Bila habis pilihan raya, pemimpin makan jadi menteri. Masa zaman Jokowi dulu, dibawanya jadi. Tapi di Sabah terutama sekali, termasuk juga di peringkat nasional, pemimpin yang kalah itu akan hilang, dicari kesalahannya, dibawa ke mahkamah. Jadi orang itu sudah kita tikam sekali mati, kita mau tikam 20 kali supaya dia betul-betul mati. Jadi kita politik dendam. Politik balas dendam itulah puncanya apabila pihak yang satu itu menang, dia akan balas. Tapi keadaan itu sedikit berubah apabila National Party di bawah Barisan Nasional menang, memerintah, dan hampir semua parti-parti utama di Sabah join, termasuk PBS yang memerintah, yang kalah pada yang tidak menjadi kerjaan pada 94 menyertai semula BN. Betul. Pada 2001 kalau saya tidak silap. Dan SAPP, PBS, APCO, semua dalam satu gabungan. Dan di situ nampaknya National Party tidak ada sikap seperti parti tempatan dendam yang hanya mau dia jadi kerjaan. Pernahkah berlaku sebuah parti yang majority memberi peluang parti yang minority menjadi ketua menteri? Betul. Tidak pernah. Masa UMNO menjadi kerjaan, UMNO dominan, menang lebih 20 kursi, dia bagi SAPP yang menang melalui sistem penggiliran pada ketika 3 kursi. Itu. Betul. Begitu juga bagi parti LDP, Chong Kakiat, Tan Sri Chong Kakiat, 3 kursi jadi ketua menteri. Betul. Dan kita percaya pada konsep persefahaman bahwa tujuan kita membuat penggiliran itu pada ketika itu untuk to win the trust of the people. Orang daripada berbagai kaum untuk yakin bahwa inilah sistem yang terbaik. Malangnya sikap pemimpin Sabah tidak mudah untuk berubah. Jadi itulah yang berlaku hari ini. Kita bertanya balik, sistem mana yang terbaik selepas kita melalui semua itu. Sistem bukan sistem, maksud saya konsep National Party dengan juga konsep Local Party. Kalau kita bandingkan kedua-dua, apa pencapaiannya? Lebih kurang sama. Ya, saya tidak boleh bias. Local Party pencapaian dengan kekayaan negeri Sabah pada masa itu. Mereka juga bazirkan sumber, memberi apa dipanggil tuh saham Yayasan Sabah. Itu semuanya tujuan politik. Macam juga kita membagi sekarang ini one off 5.000 untuk penjajah, itu one off. Kenapa bagi one off? Kenapa tidak jadikan dia satu peruntukan tiap bulan ataupun tiap setahun? Kita membantu berdasarkan menggunakan dasar dan polisi kerajaan. Bukan one off dekat pilihan raya baru kita mau bagi. Begitu juga amanah Yayasan Sabah dulu. Tahun pilihan raya baru bagi 100. Jadi ini sumber yang kita salah guna. Bukan salah guna lah, tapi diberikan kepada yang tidak sepatutnya, yang boleh kita gunakan untuk infrastruktur. Oke, Pak Mus. Kenapa ramai pemimpin daripada parti tempatan pada hari ini menggesa supaya kita ini meniru seperti Sarawak yang memilih parti tempatan itu? Ya, Sarawak ini beza aja dengan pemimpin kita. Sarawak kalau dia jadi pemimpin SUPP, bubar SUPP, dia pun berhenti.
Kalau dia ahli parti snap, kalau parti snap itu kalah, dia tidak lompat parti. Dia masih juga ahli snap. Kalau dia parti PRS dan sebagainya, dia kekal pemimpin PRS, dia tidak di Sabah berbeza. Dia berbeza. Sini bukan lagi saya panggil katak, monyet. Dia monyet. Dia lompat sana, lompat sini. Tapi dia mau ikut cara Sarawak, pimpinnya tidak lompat-lompat. Jadi tidak sama. Jadi kalau kita melihat Sarawak sejak daripada merdeka, jangan kata Sarawak ini tidak diganggu oleh Kuala Lumpur, diganggu juga. Apabila Donald Stephen membantah Singapura keluar daripada persekutuan tahun 64. Stephen Kalong Ningkan juga bantah. Tetapi bila Kuala Lumpur arah Stephen Kalong Ningkan letak jawatan, dia tidak letak jawatan. Tapi Donald Stephen letak jawatan. Jadi bagaimana kita handle politik itu terpulang kepada kita. Bukannya kita kata dia berjaya cara dia. Sarawak berjaya sebab Sarawak tegas. Dia sanggup hilang jawatan, hilang kuasa daripada dia tunduk. Di Sabah kita tunduk. Tun Mustafa disuruh berhenti tahun 75, dia berhenti. Sarawak tidak ada ketua menteri, dia tunduk dengan arahan Kuala Lumpur. Sebab itu Kuala Lumpur menghormati pemimpin Sarawak sehingga hari ini. Siapa kata Sarawak tidak ada kes? Arwah tu kes lagi besar, berbilion. Tapi Sarawak tidak disentuh sebab dia respect Sarawak dan dia tahu kuasa politik orang Sarawak itu boleh menyatukan pemimpin-pemimpin Sarawak yang lain. Menarik ya. Rentetan daripada jawapan Pak Mus tadi, saya mau relate pula dengan satu soalan yang lain. Ada yang berpendapat kegagalan Sabah menjadi seperti Sarawak adalah disebabkan pemimpin kita di Sabah ini yang berlumba menjadi juara untuk image parti masing-masing, berbanding dengan Sarawak yang when it comes kepada isu rakyat, isu negeri, mereka bersatu hati. Dia di Sarawak, dia ada juru cakap. Dia tidak semua pemimpin itu terlalu menunjukkan kepintaran. Membawa isu berkaitan dengan MN63, isu tentang hak Sarawak. Sebenarnya yang orang memperjuangkan hak-hak Sabah dan Sarawak ini berasal dari Sarawak, bukannya berasal dari Sabah. Orangnya ialah arwah Adnan Satin, Datuk Seri Adnan Satin. Pada 2016, dialah orang yang pertama menyebut mengenai MA63. MA63 itu yang sebenarnya yang sepatutnya kita perjuangkan dari dulu. Tapi di Sabah kita hanya tahu perkara 20. Betul. Macam Dr. Jeffrey itu cakap begitu. Dia hanya sebut perkara 20. Tidak pernah dia sebut MA63. Orang pertama yang menyebut MA63 ini ialah Adnan Satin. Kemudian Wan Junaidi, orang Sabah, macam contoh Menteri Sabah di peringkat federal, Dato' Amizan Ali. Dia boleh kata perkara 112D dan perkara 112C benda yang sama. Benda itu tidak sama. Mungkin boleh Pak Mus jelas sikit. Sarawak tidak ada 40% hak mendapatkan cukai bersih. Dia hanya mendapat pemberian khas. Sabah tidak ada pemberian khas. Kita mendapat 40% cukai bersih haruslah dikembalikan kepada Sabah. Itu dalam perlembagaan perkara 112C. Jadi bagaimana kita menuntut sesuatu perkara yang kita sendiri tidak paham. Berbanding dengan Sarawak, dia well versed. Dia berhujah. Kita ada pemimpin yang paham mengenai perlembagaan dan juga hubungan dengan persekutuan ini, seperti Datuk Ronald Kiandi. Dia seorang yang very knowledgeable. Dan cara dia berhujah pun bagus. Begitu juga ada beberapa pemimpin daripada kaum Kadazan Dusun yang banyak membuat kajian. Tetapi di kalangan pemimpin Bumiputra Islam Sabah, minta maaf. Belum ada lagi yang paham. Mungkin mereka terlalu bersikap pro-federal ataupun dipanggil federalis. Mereka tidak berani bersuara menuntut hak Sabah. Tetapi apabila
dekat-dekat pilihan raya, sebagai ketua-ketua parti, kita dengarlah pula suara Tan Sri Pendekar bercakap tentang hak Sabah. Bila masa pula Tan Sri Pendekar ni pernah cakap hak Sabah, masa dia jadi speaker, dia tolak semua usul lah membincang MA 63, sampai dia gaduh dengan Premier Sarawak masa itu. Jadi janganlah jadi hipokrit dalam memperjuangkan hak Sabah ni. Ini bukan hak presiden parti, ini hak rakyat. Lantik seorang juru cakap, seperti di Sarawak. Macam Sarawak, dia naib presiden PBB, Karim. Dia akan bercakap soal hak-hak Sarawak. Maknanya hanya seorang yang menjadi juru cakap, tetapi orang itu mestilah dia sangat faham dan arif tentang arif. apa yang mau dituntut ini. Saya teringat Pak Musa, bila Pak Musa sebut tadi tentang hak yang dikembalikan, Perdana Menteri yang terdahulu, yang berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak pernah menyebut beliau akan mengembalikan apa yang sepatutnya menjadi hak orang kita di Sabah ini. Dalam semua Perdana Menteri, Datuk Najib adalah seorang Perdana Menteri yang sangat prihatin dengan Sabah, banyak beri peruntukan. Kalau sebelum masa Tun Mahathir, Sabah ni paling banyak dapat 2 menteri di peringkat federal. Itu pun Menteri Undang-Undang dan Menteri Jaga Tanah, Menteri Koperasi. Masa Najib kita pernah dapat 6 Menteri Pusat, betul, 6 Menteri Kanan, betul. Menteri KKLW, Menteri Ekonomi, Menteri MCMC, kementerian-kementerian penting, dan juga 7 timbalan menteri. Dari segi sharing kekayaan, Najib is the best Prime Minister. Tetapi itu hanya tinggal nostalgia. Apabila sampai masa Muhyiddin, juga telah sedikit sebanyak memberi lebih banyak juga pada Sabah dan Sarawak. Dia memindah balik perlembagaan yang dipindah pada tahun 76 untuk membalikan status Sabah sebagai sebuah wilayah. Dan Sarawak bukan lagi status negeri. Itu satu pengorbanan yang pengiktirafan yang besar. Semasa Pak Mail ni, kawan saya ni Ismail Sabri, dia hanya kerani biasa, dia tidak buat apa-apa perubahan untuk Sabah. Dia semua meneruskan kerja. Dia tidak ada satu pun, kalau saya ingat, yang baik yang dia sebut pasal Sabah. Dia pun jarang-jarang ke sini. Kalau datang pun dia pergi restoran Pak Mus saja. Jadi saya nampak persekutuan ini dia masih bermain politik. Masih bermain politik kalau Sabah. Kalau Sarawak dia tidak berani main politik. Sebab itu Sarawak dalam kes Petronas dia menang. Betul. Kalau bukan Sarawak, kita pun tidak dapat cukai petroleum, sales tax 5%. Sebab Sarawak yang saman Petronas. Sehingga Petronas minta settle outside court. Kalau tidak, Petronas mungkin bayar berpuluh bilion. Sebab dia backdate sales tax itu kepada tahun 75. Jadi Sabah ni menumpang tuah saja. Apa yang Sarawak dapat, Sabah pun dapat. Tetapi kita punya pemimpin keluar dia punya leher berkata dia mau berjuang. Tiada. Saya ingat saya yang pernah berjuang ni, Safi Abdal, pernah bercakap dalam itu. Kalau zaman kita dulu tiada. Kita dulu kalau ada orang minta review, Tom tadi akan marah. Apa review? Jadi kita rasa pemimpin di Sabah ini dia ada dua puak. Satu puak yang terlalu pro-federal. Satu puak lagi yang tidak pro, tidak juga menentang, tapi cari untung. Di tengah-tengah. Dia opportunis. Apabila dia nampak dia punya wave itu pergi menyokong federal, dia pun gila-gila menyokong. Apabila dia nampak macam menentang, contoh masa apabila Sabah Law Association membawa saman pemula, kes 40%. Kerja negeri hantar orang membantah. Dia kata 40% itu hanya aspirasi, bukannya undang-undang. Tapi bila dia nampak masa itu Pendekar Amin,
Tan Sri Pendekat Amin, Yong Teck Lee ada di situ Wave itu menyokong. sudah mula. Dia nampak, baru dia kelang kabut. Dia kata kami tidak lantik. Sedangkan dia lantik mewakili kerja negeri. Lawyer itu Tunku Fuad. Jadi inilah sikap pemimpin Sabah ni. Dia seperti lalang. Dia tengok orang sudah menentang, sekarang dia bercakap sudah. Oh, kami pun menuntut. Jadi Pak Mus rasa nanti adakah akan ada perubahan juga wave parti lokal, parti nasional ni selepas ini atau bagaimana? Saya rasa tidak relevan. Orang bukan tengok kau parti tempatan kah, parti lokal kah. Orang tengok kau siapa. Siapa yang lead. Ini muka ini juga dulu. Kalau Sabah ni berminat parti tempatan, ini sudah dilakukan sejak UMNO kalah. Sebenarnya sejak UMNO kalah 2018 BN, semua kita buat lokal parti masa itu. Ya. Yang kalah ni buat lokal parti. Ini tidak melompat pergi parti bersatu, parti Melaya juga. Jadi bila parti bersatu melompat lagi buat parti baru. Barulah dia sedar, oh rupanya parti tempatan bagus. Sebab dia kalah. Coba bayangkan kalau bersatu menang. Masih lagi dia. Jadi ini pemimpin kita tidak ada jati diri. Jadi jangan sebut kata sebagai mau ikut Sarawak, bikin malu. Bikin malu. Kita kena jadi pemimpin Sabah, tetapi mempunyai jati diri yang kuat. Mentaliti ya. Apa-apa pun basicnya mentaliti harus kuat dan kita perlukan orang yang betul-betul arif dan mahir dalam kita mau bersuara tentang isu-isu yang ini. Okey Pak Mus, kita pergi pula kepada pengundi 18 young voters, first time voters yang dilihat membawa angka yang agak besar dalam pilihan raya yang akan datang ini. Jadi adakah Pak Mus lihat isu-isu yang berlaku pada hari ini akan mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih siapa yang mereka akan undi atau mereka lebih merujuk kepada media sosial sebagai kitab utama dalam membuat pemilihan ini? Waktu saya buat analisis, saya pun terfikir. Saya ambil figure daripada tahun 2020, paling awal pun 2022, sekarang 2025. Di dalam jumlah pengundi itu ada 10 hingga 20% pengundi muda yang baru. Betul. Dan saya tidak boleh baca otak pengundi muda ni. Kadang-kadang tulisan dalam Facebook pun saya tidak faham. Bahasa dia pun saya tidak faham. Betul, bahasa WeChat. Yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya melihat anak-anak saya, orang muda ni tidak kisah pun apa yang berlaku di luar. Apa yang berlaku di sekeliling dia tidak kisah. Maknanya undi itu sekadar ikut-ikut. Mungkin mengundi pun tidak. Dia seronok dengan dia punya laptop, seronok dengan dia punya handphone. Saya tidak fikir ada impact sangat untuk pengundi muda ni mempengaruhi keputusan pilihan raya. Barangkali kalau ada YB yang banyak membuat aktiviti melibatkan orang muda, mungkin dia disukai. Mungkin dia orang seronok. Sebab itu dulu masa UMNO 2018 sana sini program kaitan orang muda. Betul. Tapi kalah juga. Pada ketika itu kalau tidak silap pengundi muda ataupun first time voters mencecah 5 juta kalau tidak silap saya. Betul. Dia kalah sebab tsunami. Tsunaminya dipengaruhi oleh media sosial. Pada ketika itu tsunaminya menolak BN kerana kes Najib. Saleh kalah. Betul. Ramandalan kalah. Di peringkat parlimen hampir banyak kalah. Jadi kita harap pada pilihan raya kali ini kita berhati-hati dengan siapa kita associate. Kalau misalnya sekarang ni contohlah PS sudah buat kenyataan. Dia akan mengkaji dengan siapa harus dia bekerjasama. Selepas kes dua adun di dakwah 2-3 hari lepas. Betul. Sehingga kenyataannya itu dinafikan oleh setiausaha PKR sebagai kenyataan pribadi. Bukan bersifat parti. Ya, bukan. Tapi dia bercakap itu sebagai pengurusi MPN PKR. Tapi politik memang begitu. Politik begitu tidak ada orang yang tepi jalan dia mengaku.
Jadi jarang sekali. Itu kebetulan pula yang berak tuh kawan dia, bukan dia. Ya. Betul-betul. Ini soalan yang agak menarik ya Pak Musa. Tadi bila Pak Musa sebut tentang kerjasama. Jadi di peringkat persekutuan telah diputuskan BN dan PH ini adalah sebagai rakan kerjasama. Betul. Tapi di Sabah kita melihat PH ini pula dia lebih ingin mempunyai hubungan teman tapi mesra dengan JRS ini. Adakah PH cuba bermain dengan dua kolam ataupun kerana bukankah kesepakatan di peringkat nasional itu sepatutnya diikuti oleh kesepakatan di peringkat negeri juga? Komen Pak Mus. Ya, PH ini memang begitu perangai dia. Perangai dia dulu dia berkawan dengan PAS, lepas tu dia tolak PAS. Dia berkawan dengan siapa saja yang membawa faedah. Dia the real politik sebenarnya ialah yang dibawa oleh DAP dan juga PKR. This is the real politik. Dia tidak ada sentimen. Sebab itu PH PKR terlalu sayang dengan UMNO. Terlalu sayang dengan UMNO sebab dia boleh gunakan UMNO menyerang Parti Melayu. PH sendiri tidak boleh serang PAS, tidak boleh serang Bersatu. Sebab dia parti berbilang kaum. Dia tidak boleh bercakap isu Melayu. Pemimpin PKR tidak boleh pergi kampung Melayu bercakap isu Melayu, isu agama. Betul. Tetapi pimpin UMNO boleh. Sebab itu dia perlu UMNO sebagai pasangan. Dulu sebab dia musuh dengan UMNO, dia bawa PAS sebagai pasangan. Jadi di Sabah ini, GRS menjadi partner PH kerana GRS merasa terhutang budi apabila PH setuju PH itu bukan menyelamat kerajaan sebenarnya, menyelamat jawatan Datuk Haji G sebagai Ketua Menteri. Jadi mati-mati mereka cakap itu selamat kerajaan, bukan kerajaan yang diselamatkan itu. Yang diselamatkan jawatan Ketua Menteri Datuk Haji G. Itu berbeza. Jadi apabila diselamatkan jawatan itu, maka GRS nampak ada keperluan untuk PH meneruskan kerjasama. Dan PH ronok lah. Sebab dalam masa yang sama dia pun berkawan dengan BN. Sedangkan diumum oleh Datuk Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung PKR, semasa penutupan Kongres PKR baru-baru ini, bahawa jajaran yang yang akan dibuat adalah BNPH untuk pilihan raya akan datang. Dan ini akan dikekalkan dalam pilihan raya Sabah. Dan itu pun sudah diumum oleh Biro Politik kedua-dua parti, Biro Politik BN dan Biro Politik PS, sehari sebelum Datuk Seri Anwar datang ke Sabah untuk ke Tawau. Jadi selepas dia keluarlah kenyataan we go solo lah, whatever solo lah, GRS tidak jadi solo. Sebab Datuk Seri umum di Tawau, dia kata kami tidak akan tinggalkan GRS. Jadi itulah permainan politik PH. Dinamik ya politik ni, hari ni kita together, besok boleh berputus-putusan. Yes. Kemudian nanti bersambung balik, begitu tu kan. Okey, setakat ini Pak Mus telah buat analisis lebih 40 dun out of 73 yang ada di Sabah ni. Jadi apa dapatan Pak Mus daripada analisis yang telah Pak Mus buat? Tadi saya tulis pasal beluran. Beluran ada 3 dun, Telupit, Sugut dan Labuk. Sebenarnya tulisan saya dalam Facebook itu sebenarnya pancingan. Faham pancingan? Saya mau dapat maklumat daripada pembaca. Bila saya sebut Ronald Kiandi sebenarnya, misalnya, saya akan dapat beberapa maklumat, feedback daripada pembaca. Saya sebut James Ratib. Timbullah cerita, dia jual ambil tanah orang kampung apa semua. Jadi begitu juga dengan kawasan lain, kawasan di Keningau misalnya. Jadi yang bercakap mengenai pemimpin itu bukan saya, tapi pembaca. Tetapi analisis ini saya akan compile dan menjadi satu buku. Buku yang menjadi handbook kepada kawan-kawan yang datang untuk menyertai pilihan raya tapi tidak ada maklumat. Dia mau pergi tandik. Siapa bertanding? Dia buka buku Musli Oli, nampak. Tandik,
ini keputusan 3 tahun lalu, 3 pilihan raya yang lalu, calon-calon mungkin ini. Dan last kali dia bilang ini mungkin menang. Mungkin menang berdasarkan analisa, berdasarkan pandangan orang ramai yang saya dapatkan daripada Facebook tadi. Jadi setakat ini saya nampak 3 heavyweight. 3 heavyweight yaitu Warisan, BN dan JRS. PS belum ada dalam picture. Saya nampak PS jumlahnya tidak sampai 10. Belum cukupi. Tidak sampai 10, tetapi PS ini sebab dia kerjaan persekutuan, dia Perdana Menteri. Dia mungkin akan berbuat sesuatu menjadikan dia lebih hebat. Tapi kalau kita ungkit balik kerjaan Perdana Menteri ini, saya teringat pilihan raya 2020. Apabila kita BN dengan PN bergabung. BN ni baru kalah. Betul. Baru kalah. Lepas itu ramai yang lompat pergi bersatu. Satu. Tapi bila pilihan raya, BN pula dapat BN UMNO pula dapat 14 kursi. Yang Perdana Menteri ni dapat 11. Jadi itu yang kita harus ambil kira. Ini politik, parti politik ini bukan soal siapa dalam itu, tapi soal akar umbi. Kenapa akar umbi UMNO masih menyokong parti yang kalah? Betul. Sekarang ini pun UMNO bukan lagi dalam kerjaan negeri. Tengok semua program UMNO ada orang. Begitu juga Warisan. Kenapa masih akar umbi Warisan kuat? Sebab parti yang ada falsafah perjuangan, parti yang good leadership, orang akan ikut. Sebab itu saya pernah tulis, USNO kalah tahun 76, 19 tahun jadi pembangkang. Tidak pernah miss pilihan raya. Betul. Ada duit, tiada duit, pilihan raya. Jalan terus. Tapi parti APCO kalah 5 bulan tutup. Parti Berjaya kalah 5 tahun tutup. Betul. PPBM Sabah belum patah, tutup. Terpaksa ambil satu orang, Ronald Kendi datang balik, ambil alih. Dan saya rasa dia pun mungkin 1 kursi, 2 kursi boleh dapat. Tetapi tidak membawa impak yang besar untuk pilihan raya negeri akan datang. Okey. Mungkin di studio ini ada kita punya penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan. Kita persilakan kalau ada. Silakan. Okey, Pak Mus. Pak Mus mengatakan kita dah berbanding daripada antara Sabah dengan Sarawak. Okay, kita sudah bertukar hampir 15 ketua menteri berbanding dengan Sarawak baru 6 ketua menteri. Ya, 6 ketua menteri. Tapi saya lihat kematangan Sarawak saya rasa lebih matang daripada Sabah dari segi pengurusan MA 63 daripada yang Pak Mus katakan tadi, dari segi integritinya. Dari segi amanah, maksudnya dari segi leadership antara pemimpin Sarawak dan juga pemimpin Sabah. Jadi sampai bila pemimpin Sabah ni perlu ada sikap integriti seperti Sarawak? Apa komen Pak Mus? Sebab kita ni rakyat Sabah kan, kita mendambakan pemimpin yang betul-betul orang bilang berjiwa rakyat ni Pak Mus. Yang betul-betul lead, yang boleh lead Sabah ni, yang betul-betul boleh nampak MA 63 ni betul-betul orang bilang bukan setakat menumpang. Pak Mus bilang tadi kita menumpang daripada Sarawak kan. Ini bukan setakat menumpang. Kita sendiri yang lead MA 63 ni. Bila kalau pada pendapat Pak Mus? Ya. Kalau kita kira Ketua Menteri Sarawak yang pertama Stephen Kalong Ningkan. Yang kedua Panglima Tawi Sling. Yang ketiga Patinggi Rahman Yaakob. Yang keempat Tuk Pihin yang jadi TYT itu. Kemudian Anan Satim. Yang keenam ni Abang Jo. 6 ketua menteri yang telah dipilih dengan begitu baik, tidak melalui pilihan raya. Tidak melalui pilihan raya. Dia bukan main serkap jarang saja. Kita dipilih melalui pilihan raya. Ketua-ketua parti menjadi ketua menteri. Jadi at one time daripada 15 ketua menteri itu, we have one of the best chief minister ever. Ya, Tan Sri Haris Saleh. Tapi Haris tidak pandai mengurus politik.
Haris boleh mengurus pembangunan, dia boleh mengurus tuntutan Sabah, dia boleh mengurus banyak perkara, tapi politik dia tidak boleh urus. Hal kecil yaitu isu pribumi, sehingga dia menyakitkan perasaan bangsa Kadazan Dusun. Sebab bila dia sebut pribumi, semua berhak menjadi pribumi, termasuk warga Pakistan dan sebagainya. Masa itu Pak Aidin sedang berucap. Dia tengah berucap, Pak Aidin bantah bangun. Dan hari itu juga dia pecat Pak Aidin. Tasi Pak Aidin pecat daripada Berjaya. Walaupun dia suruh turun, dia halau keluar. Dia tidak boleh mengurus perasaan. Politik ni perasaan. Dia boleh mengurus pembangunan. Di Sarawak berbeza, di mana pemimpin-pemimpin Sarawak daripada Bumiputera bukan Islam, dia sudah menerima hakikat bahawa Sarawak harus dipimpin oleh Bumiputera Islam, walaupun jumlahnya minimum. Di Sabah ni pemimpin Bumiputera Islam sentiasa mengintai peluang. Bagaimana mereka mau kembali jadi kerajaan. Cerita pasal hak Sabah apa semua ini hanya alasan untuk divide, untuk unite. Jadi kalau kita ikut sejarahnya, politik Sabah ini diubah oleh kaum Kadazan Dusun. Kemana dia pergi, itulah menang. Tahun 1976, apabila suku kaum Kadazan Dusun pergi Berjaya menang. Apabila dia berpindah pergi PBS menang. Jadi dia yang penentu. Sebab itu dalam pilihan raya kali ini, pemimpin Sabah melihat, saya perlu sokongan kaum Kadazan Dusun, terutama daripada PBS dan Star. Tiba-tiba saya menjadi hero MA63, hero Sabah. Dia tidak tahu apa benda pun. Dan tidak pernah bercakap, Haji Ji, kau pernah dengar cakap pasal MA63? Tidak pernah. Dia pun tidak tahu. Dia bercakap pun dia tidak faham apa yang dia cakap. Begitu juga pemimpin-pemimpin di dalam GRS itu sendiri, terutama PJRS. Kenapa dia bercakap begitu? Sebab dia tahu tanpa sokongan suku KDM, mereka tidak boleh menang. Yang saya risau, parti daripada Star dan PBS menang, dia tidak menang. Dia hanya mencukupkan kursi Star dan PBS. Mencukupkan sehingga membolehkan mereka jadi ketua menteri. Jadi soal integriti, soal jati diri itu very subjektif. Betul. Sebab Kuala Lumpur menilai kebolehan kau berhujah. Betul. Kebolehan kau mengolah. Dan setakat ini tidak ramai pemimpin Sabah yang punya kebolehan. Seperti Wan Junaidi sebagai contoh. Tun Wan Junaidi is one of the best. Kemudian Karim. Saya lupa nama dia, naib presiden ni. Belum ada di Sabah. Selepas Tan Sri Haris, tidak ada lagi yang Pak Mus Haris tidak berhujah soal itu. Dia soal pembangunan. Iyalah, maksud saya yang Pak Mus sebutkan tadi, Tan Sri Haris Saleh dia boleh mengurus pembangunan tapi tidak kepada hak-hak itu. Tidak pandai mengurus politik. Yang Pak Mus mungkin boleh namakan yang pemimpin yang current, yang di dalam lingkungan negeri, yang mungkin boleh membawa suara itu yang Pak Mus. Belum lahir lagi. Belum lahir. Pemimpin itu belum lahir. Atau Pak Mus, kita di Sabah ni, kita mungkin pemimpin-pemimpin terdahulu terlupa agaknya untuk orang bilang melahirkan palapis-palapis generasi-generasi pemimpin yang akan datang. Berbanding dengan pemimpin-pemimpin Bumiputera bukan Islam yang orang bilang cukup bersedia yang untuk melahirkan pelapis-pelapis pemimpin yang cukup berpendidikan berbanding dengan pemimpin yang bukan Islam. Ya, setuju dengan Fitri. Kebanyakan orang politik dari kalangan suku Kadazan Dusun KDM, dia kelulusannya at least degree. Betul. Ada sampai peringkat PhD. Ya. Dr. Jo Chim sama-sama dengan saya dulu, dia matrikulasi, saya tingkatan 6. Dia kebanyakannya orang yang berkelulusan tinggi. Dia very qualified. Sebab apa? Masyarakat Kadazan Dusun ini dia begitu kritikal tentang quality. Kita tidak, yang tukang tarik kereta pun boleh jadi WNI. Jadi itu masalah dia. Jadi ramai
apabila berada dalam dewan, tidak boleh bersuara, tidak boleh bercakap. Dia tidak paham apa yang dibincang. Itu yang menjadi kekangan kita, bagaimana untuk memajukan budaya politik yang lebih baik di Sabah di kalangan Bumiputra Islam. Adakah mungkin kalau dulu disebut rejuvenasi, kan? Jadi adakah Pak Mus rasa rejuvenasi itu sekarang ini perlu dibuat dengan sesegera mungkin? Kita pilih raya dulu lah. Kalau dia politik ini kadang-kadang leader ni tiba-tiba muncul. Suddenly there is one guy menang satu kawasan DUN, menjadi pemimpin yang hebat. Saya macam saya lapak satu orang di Pitas. Dia Dr. Datuk Harun Ismail. Saya nampak dia potensi. Tetapi umur pun sudah lewat. He's a very potential orang yang semangat, jati dirinya kuat. Dan dia tahu tentang banyak perkara. Sayang sudah lewat, baru nampak saya berlian itu baru keluar daripada lumpur, dan kita nampak contoh lagi satu macam Verdon Bahanda, ya, yang MP Kudat. Kita nampak dia punya potensi, tetapi kalau dia terlalu ambitious sangat, menjadi satu third force, mau gelombang hitam dan sebagainya, jadi barangkali dia tidak berjaya. Barangkali dia sepatutnya masuk dulu dalam sistem, ikut parti PKDM misalnya, ataupun masuk balik kepada BN. Dia asal orang UMNO. Dia mesti di dalam sistem. Kau tidak boleh membawa perjuangan itu berseorangan, ataupun terlalu ambitious, membawa beberapa anak muda untuk mengubah politik. Dia kita tidak sampai ke peringkat itu. Mungkin kalau kita berada di Australia, mungkin kalau di Norway, menggunakan Green Party pun kita boleh menang. Tetapi di sini politik itu perlukan logistik, mobility. Macam mana kita mau mobilize pekerja kita, mobilize kita punya cyber trooper misalnya. Ini yang masalah yang dihadapi oleh parti-parti politik. Apalagi oleh orang yang bertanding bebas. Betul. 2-3 tahun 2022, 2000 waktu parlimen, waktu pilihan raya dulu, kita mendapat beberapa calon bebas menang kerana masa itu COVID. Orang pun tidak kisah, tidak malas mau keluar. Sekarang lain, sekarang ni Sabah, rakyat berada di persimpangan jalan. Kita berada di persimpangan jalan. Keputusan kita pada pilihan raya ini sangat penting untuk masa depan Sabah. Bukan saja soal memilih parti, tapi soal memilih pemimpin. Pemimpin mana yang kita perlu amanahkan untuk mengurus negeri ini dengan baik. Termasuk juga dengan kerajaan mana yang akan patut kita pilih. Yes. Okey. Baik. Sampailah kita rupanya sudah hampir sejam ya tuan-tuan dan puan-puan untuk menyaksikan podcast sekali itu pada kali ini. Kita akan, saya boleh katakan kita mau gantung dulu cerita kita ni untuk episod yang akan datang. Jangan lupa tonton sama-sama. Terima kasih kepada panelis kita Pak Mus dan juga kepada semua penonton yang berada dalam studio ini. Kita akan tangguhkan sementara waktu episod pada kali ini untuk kita teruskan dalam episod yang akan datang. Jangan lupa like, share dan viralkan seluas mungkin podcast kita pada kali ini supaya semakin ramai yang tengok, semakin ramai yang mendapat maklumat yang sangat berharga demi kepentingan rakyat Sabah kita. Sehingga bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Assalamualaikum.